Baik, sedikit laporan berkaitan dengan apa yang terjadi, kisah tragedi di hutan Lipur, Lubuk U, Maran pada tahun 2010 yang mengorbankan 7 individu. Kenapa kita bawakan tentang topik ini semula? Kerana kita nak sentuh tentang faktor keselamatan yang perlu diambil kira. Jika fenomena banjir ini berlaku, pastinya ramai yang ingin turun padang untuk membantu. Seperti mana yang kita dapat saksikan situasi sebelum ni kan, sukarelawan, NGO dan sebagainya semua turun bantu. Tapi adakah mereka cakna dengan faktor keselamatan supaya dapat elakkan perkara-perkara seperti tragedi di hutan Lipur Lubuk U itu berlaku ataupun berulang kembali. Jadi individu yang pastinya sangat sesuai untuk kita dapatkan buah fikiran dan juga pandangan bersama dengan saya di studio, penolong kanan Pesuruhjaya Bomba, Datuk Insinyur Teknologis Dr. Wan Muhammad Zaidi Wan Isa, pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Datuk, terima kasih dari Pahang ke sini bersama-sama dengan kami di MSI. Pastinya untuk berkongsi. Kalau tadi kita dah tunjukkan sedikit rangkuman apa yang berlaku di tragedi hutan Lipur Lubuk U, sedikitlah pengajaran yang diambil daripada tragedi itu. Baik, terima kasih Anim. Daripada apa yang kita lihat, pengajarannya adalah daripada tindakan-tindakan yang perlu kita buatlah, sama ada sebelum atau semasa dan juga selepas sesuatu operasi itu dilaksanakan. Baik. Mana di sinilah pentingnya yang kita lihat dari segi pematuhan, dari segi prosedur, SOP yang ditentukan. Dan juga dari segi penguatkuasaan. Mungkin kita ada prosedur, tetapi penguatkuasaan itu adalah penting untuk memastikan setiap anggota kita mematuhi dari segi pematuhan, dari segi prosedur-prosedur dan SOP-SOP yang ditentukan, supaya mereka tidak terdedah kepada bahaya-bahaya yang mungkin wujud. Sekurang-kurangnya risiko untuk terdedah daripada bahaya jangkitan dan sebagainya dapat dikurangkan. Bukan tak ada risiko langsung. Betul. Setiap daripada operasi mencari dan menyelamat ini pastinya ada risiko-risiko tertentu yang dinilai setiapnya sebelum dilakukan misi tersebut. Kalau kita nak katakan tentang keadaan terkini kan, macam kita dapat saksikan mungkin keadaan-keadaan ini memerlukan faktor keselamatan yang tertentu. Apa yang dititik beratkan oleh anggota bomba terutama sekali ataupun mereka yang terlibat dalam misi menyelamat ini? Okey, dalam kita membuat operasi menyelamat, yang paling penting sekali adalah kita, kalau dalam istilah kebombaan adalah size up, iaitu tinjauan bagi kawasan-kawasan tersebut. Yang mana kita dari situ kita akan membuat penilaian risiko yang ada. Apakah bahaya-bahaya yang wujud, risiko yang wujud. Bila kita dah tahu, barulah kita boleh mengaturkan strategi untuk menjalankan operasi kebombaan itu sendiri berdasarkan tinjauan yang dibuat. Mana adalah langkah-langkah keselamatan yang kita perlu patuhi daripada risiko-risiko yang dihadapi. Adakah ini juga perlu diketahui umum ataupun mereka yang menjadi sukarelawan NGO yang nak turun padang juga dalam membantu? Kadang-kadang mereka ada niat yang baik tapi matlamat itu tidak menghalalkan cara pastinya. Ada proses-proses ataupun prosedur tertentu yang mungkin nak juga dikongsikan bersama dengan kita supaya kita lebih faham, ada ilmu untuk misi menyelamat ini. Okey, ini memanglah kalau kita mengharapkan bila berlaku satu-satu bencana, dah tentulah memang kita macam mana Hanim cakap tadi, ramai NGO, orang-orang kampung dan sebagainya yang nak membantu jabatan ataupun agensi-agensi penyelamat. Tapi mereka perlu aware yang mana apabila berlakunya satu-satu bencana itu, ada pelbagai risiko dan bahaya yang wujud. Jadi ini adalah penting apabila mereka nak membantu, terlebih dahulu mereka melaporkan diri dengan jawatan kuasa pengurusan bencana negeri ataupun daerah ataupun agensi-agensi penyelamat yang ada. That means dia bergabung bersekali. Jadi di situlah mungkin dari segi keselamatan, dari mana akan terkawal. Kalau dia buat bersendirian pergi menyelamat, mungkin dia akan terdedah. Sebab kita tak tahu, mungkin berlakunya air pusar, arus yang deras, halangan di dalam, kalau banjir di perumahan, halangan-halangan yang di dalam air yang kita tak tahu yang mungkin mereka terlanggar dan menyebabkan buat mereka terbalik dan sebagainya. Jadi sebab itu kalau boleh semua NGO ni dia melaporkan diri dengan agensi penyelamat atau pengurusan bencana negeri atau daerah supaya kita aware yang dia ni ada kehadiran mereka di tempat kejadian. Sebab ada pengalaman juga saya mengikuti mereka yang NGO dan sukarelawan ni turun membantu mereka mangsa banjir yang begitu kritikal pada proses membersih
Kan lepas air dah surut, proses membersih itu sebenarnya agak bahaya ya kalau kita tak berhati-hati, macam-macam yang kita jumpa dan sebagainya. Betul. Tapi masih lagi kita turun, kadang-kadang ada yang tak aware dengan pemakaian lah yang paling ringkasnya, kasut, boot dan sebagainya. Komen Datuk sendiri bagaimana? Okey, yang inilah kita mengharapkan apabila mereka membuat pasca banjir atau pasca bencana ni perlu menggunakan atau memakai pemakaian PPE yang bersesuaian dengan keadaan supaya mereka ni terhindar daripada macam contoh kita tengok awal tadi kuman tanah lah dan macam-macam. Kemudian yang paling penting sekali selain daripada pemakaian PPE yang sesuai, mana bila selepas operasi atau tindakan yang dibuat, mana mereka perlu membersihkan diri sebaik yang mungkin. Yang ini tak semestinya kuman tanah dan sebagainya. Kalau sebelum ni kita negara kita menghadapi masalah COVID. Ya, betul. Kita terdedah juga dengan penyakit-penyakit COVID-19 ini. Jadi mungkin kita tak tahu mangsa yang kita selamatkan itu adalah merupakan membawa penyakit COVID ini. Jadi sebab itu setiap kali yang paling penting PPE dan juga membersihkan diri selepas operasi dilaksanakan. Langkah berjaga-jaga kan kita mengelakkan daripada situasi itu berlaku lebih baguslah daripada kita nak merawat, nak menjalani situasi kesihatan dan sebagainya. Okey, disebabkan Datuk datang dari Pahang juga, kita mengetahui kalau banjir di Pahang tu hampir seluruh kawasan Pahang tu akan terlibat. Bermula macam kawasan banjir yang lalu tu bermula dengan kawasan Raub, lepas tu Bentong dan kemudian Kuantan, semualah kita nampak beberapa sedikit sangatlah peratusan yang tak terkena banjir ataupun fenomena banjir. Jadi bagaimana sekarang ini mungkin dapatan yang terkini keadaan kawasan di Pahang? Okey, kalau kita tengok keadaan sekarang ni, hujan tidak menentu. Hujan tidak menentu, tetapi kita telah mengambil proaktif dari segi tindakan, yang mana apabila berlakunya hujan yang lebat dalam jangka masa yang panjang, mana pegawai-pegawai bomba ini akan bergerak keluar daripada stesen mereka lah atau daripada balai mereka tanpa menunggu call. Mana kita akan buat pemantauan secara berkala untuk memastikan tidak berlakunya banjir, ataupun kalau berlakunya banjir tindakan segera boleh diambil untuk membuat kerja-kerja penyelamat. Kalau dulu betul lah kita tunggu call dan sebagainya. Tapi kali ini disebabkan keadaan kita dah aware bila berlaku hujan yang lebat ni, adanya berlakunya banjir kilat. Betul. Itu yang dirisaukan kan? Itu yang dirisaukan. Sebab kejadian kebakaran boleh berlaku juga jika mungkin keadaan wiring dan sebagainya kan, yang berpunca daripada situasi-situasi tersebut boleh berlaku keadaan lain pula. Itu yang kita nak elakkan. Itu yang dalam masa yang sama, mana ada juga kita bersiap siaga untuk menghadapi keadaan-keadaan yang lain lah. Macam Anin cakap, kebakaran, mungkin berlakunya lemas, mungkin berlakunya kemalangan dan sebagainya. Jadi dalam masa yang sama kita akan bertindak. Yang kita khawatir double disaster pada ketika itu kan, bila melibatkan satunya kekuatan yang perlu ada di situlah. Okey, selain daripada itu mungkin Tuan nak berikan juga gambaran yang mana bagaimana rakyat Malaysia pula ataupun penduduk Pahang sendirilah khususnya mereka perlu bersiap sedia supaya keadaan untuk solusinya menjadi lebih baik. Walaupun kita tak dapat nak elak daripada fenomena ini, kalau kata perlu lalui, perlu juga, tapi mungkin ada penambahbaikan dari segi bagaimana kita menguruskan keadaan banjir itu. Okey, dalam konteks pengurusan banjir sekarang ni, mana bila kita nak berdasarkan kepada personal yang ada dalam Jabatan Bomba, mungkin 100% ataupun agensi-agensi penyelamat yang lain mungkin tidak mencukupi. Jadi itu yang kita pergi ke arah pendekatan kepada komuniti. Sebab itu dalam tahun ini sahaja kita telah menjalankan hampir 25 kursus ataupun latihan amal bersama komuniti-komuniti setempat untuk membolehkan mereka bertindak atau mendedahkan mereka bagaimana bila berlakunya banjir atau bencana mereka boleh bertindak di peringkat awal. Sebab kalau kita tengok senario di negeri Pahang, apabila berlakunya banjir, dia akan menyebabkan adanya kawasan-kawasan yang terputus daripada daerah lain. Contoh macam di Teriang ataupun di Bera. Dia terputus daripada negeri Pahang. Kita terpaksa akses melalui udara je kalau boleh. Dari darat memang tak boleh. Jadi kita mengharapkan pasukan penyelamat yang ada di setempat dan juga komuniti untuk membantu mereka. Selain daripada bantuan yang kita terima, kita bawa daripada luar lah. Kesiapsiagaan daripada setiap yang terlibat lah.
Datuk pastinya. Okey, terima kasih Datuk. Kita nak ucapkan kalau boleh banyak lagi sebenarnya kita nak dapatkan informasi daripada Datuk. Terima kasih juga datang dari Pahang, Penolong Kanal Sujai Bomber, Datuk Insinyur Teknologis, Dr. Wan Muhammad Zaidi Wan Isa, Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang. Selain daripada iktibar yang perlu kita ambil daripada tragedi hutan lipur Lubuk Yumaran pada tahun 2010, NGO sukarelawan, mereka yang nak bantu, pastikan anda laporkan diri anda terlebih dahulu sebelum meneruskan misi mencari dan menyelamat. Jika selepas ini mungkin ada niat-niat murni yang ingin turun padang jika berlaku fenomena banjir pada kali ini. InsyaAllah perkongsian kita dapat diambil iktibar daripada penonton-penonton di luar sana, dan kongsikan juga bersama dengan kami di Facebook Malaysia Hari Ini tentang mungkin keadaan cuaca anda supaya kita boleh raikan dengan dapatkan informasi terkini, insyaAllah. Okay?